Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama saya lagi Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang dalam Motivasi Pagi Radio IKIM terbitan Maslina Alias. Apa khabar sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian? Puasa tak hari ni tu? DJ puasa tak hari ni? Alhamdulillah, cukup puasa Ustaz. Okey, kita masih lagi berbincang berkenaan dengan peristiwa Perang Badar yang berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Kita dah bincang bahawa ni Rasulullah dan para sahabat bergerak. Sunnah Rasulullah dalam perang menyelidik, meninjau, mengambil tahu tentang kedudukan musuh, jumlah musuh berapa ramai. Sekarang ini dah bergerak menuju ke medan Badar, dan bila dah sampai dekat, sampai awal di lokasi perang, sampai awal dan pilih tempat untuk berkemah. Orang tentera dia panggil Assembly Area, AA. Nak cari tempat sampai awal. Dan ini saya ingat Al-Fadhil Ustaz Fahrum Muhammad Joy dalam buku beliau Mukmin Profesional, katanya contohilah sifat Rasulullah sampai awal di tempat perang. Jadi kita sekarang kalau orang bisnes, dia sampai awal. Kalau nak pergi meeting, sampai awal. Ni contohi Rasulullah medan Badar pun sampai awal, boleh tengok dulu keadaan. Kita penceramah biar sampai awal, boleh tengok dulu auditorium macam mana, kedudukan pendengar macam mana, slide show macam mana, kan? Nak pasang PowerPoint, Ustaz Baharu sebut, ambil iktibar. Rasulullah sampai awal ke tempat nak pergi berperang Badar ni. Jadi Rasulullah pun beri arahan, okey, kita berhenti di sini, kita berkemah, depan sana tu ada sumber air, depan lagi nanti medan perang. Rasulullah dah keluar arahan ni, nak berkumpul di sini. Kat depan kita ada sumber air, kat depan lagi tempat berperang. Lalu datang Al-Hubbab ibn al-Munzir, khabir askari. Hubbab ibn al-Munzir, seorang pakar perang padang pasir. Khabbab datang tanya, ya Rasulullah, ara'aita hadzal manzil amanzilan anzalahu Allah laysa lana an nataqaddamahu wa la nata'akhkhara anhu am huwa ar-ra'y wal harb wal makidah. Hubbab tanya, wahai Rasulullah, Rasulullah pilih tempat ni ada wahyu ke? Allah Ta'ala turunkan suruh buat kumpul sini ni, kita tak boleh nak bergerak dah, sama ada ke depan sikit ke belakang, ni wahyu ke? Ataupun sekadar Rasulullah pilih strategi, Rasulullah pilih je kat sini? Rasulullah jawab, bal huwa ar-ra'yu wal harb wal makidah. Lalu Rasulullah kata, tak ada wahyu pun, aku rasa kat sini mungkin okey kot, sebab depan tu kita boleh ambil air, depan sana sikit kita perang. Lalu Hubbab kata, ya Rasulullah, fa inna hadha laysa bimanzil fanhad bin nas hatta na'ti adna ma'il minal qawm. Tengok Hubbab, dia kata, wahai Rasulullah, saya rasa tempat ni kurang sesuai, lebih baik kita bergerak ke depan sikit lagi, supaya kita ke depan sumber air, belakang kita, depan kita medan perang. Jadi kita boleh guna air, musuh tak ada sumber air. Ini Hubbab. Sebab berperang di padang pasir, memang sumber air suatu perkara yang sangat penting untuk minum, untuk merawat kecederaan, nak bersih luka, penting. Jadi Hubbab kata, kita ke depan biar air duduk belakang kita, depan kita medan perang terus, jadi musuh tak dapat air. Ini Hubbab pakar dalam bidang perang, ini teknokrat. Rasulullah dengar pandangan yang baik. Dan Hubbab pula, dia tak puas hati, dia pergi tanya sopan dengan Rasulullah. Dia tak main tembak dalam Facebook, apa Rasulullah pilih tempat tak sesuai, ni tak layak, ni tak layak. Tak, Hubbab pergi tanya dengan sopan, ni wahyu ke Rasulullah, tak boleh gerak dah, ataupun Rasulullah saja je pilih. Dan beri cadangan pula selepas tu. Dan yang hebatnya, leadership Rasulullah yang dah beri arahan berkumpul kat sini, bila tiba dengar pandangan yang lebih baik, memberi manfaat untuk Islam, keselamatan, kebaikan untuk menang perang, Rasulullah terima pandangan Hubbab. Rasulullah kata, okey, bangun, kita pindah tempat. Rasulullah U-turn ke ni? Dah beri arahan tukar pula. Bukan cerita U-turn, tetapi cerita leadership yang baik, memberi ruang kepada pakar
untuk beri pandangan, dan leadership yang baik menerima pandangan. Ini baru mendatangkan kematangan, baru mendatangkan keharmonian yang akhirnya manfaat dapat kepada Islam, kepada negara, kepada orang Islam. Ini perang Badar ni. Lalu Rasulullah dan para sahabat pun bergerak ke tempat yang dihadapkan sikit, yang dicadang oleh Hubab Ibnul Munzir tadi. Allahu Akbar. Bila dah sampai tempat, duduk okey tempat, lalu datang pula Sa'ad bin Mu'adh, wakil Ansar. Dia kata, wahai Rasulullah, okay, kita dah duduk dah tempat ni, aku nak cadang, kita bina satu tempat khusus untuk Rasulullah, isti'dad dan litawari, tempat aris. Kita akan buat satu tempat khusus untuk Rasulullah di belakang sikit, ada bukit tinggi sikit, jadi kita akan jaga keliling kat situ. Sa'ad kata, wahai Rasulullah, InsyaAllah Allah akan tolong kita dan kita nakkan kemenangan. Tapi kita buat tempat ni ingkih lah. Kalau berlaku apa yang kita tidak diingini, mungkin kalau kita kalah ke, ada tempat ni kita akan jaga Rasulullah, sedia pasukan, Rasulullah senang nak lari balik ke Madinah. Kita insyaAllah kita akan menang. Allah akan tolong kita ni saat. Maknanya kena ada juga precaution, kita kena buat tempat ni juga untuk Rasulullah. Rasulullah senyum dan Rasulullah mendoakan Sa'ad bin Mu'adh. Rasulullah setujulah buat tempat tersebut. Dan di situ Rasulullah duduk sebagai ketua umum tentera. Okey, apabila malam menjelma, masing-masing berjaga malam. Allahu Akbar. Allah Ta'ala hantar tenteranya yang pertama. Ni sahabat-sahabat boleh tengok dalam surah Al-Anfal ayat nombor 11. Iz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. Ini tentera yang pertama. Allah buat para sahabat jadi mengantuk. Mengantuk sahabat yang berjaga malam, sambil berjaga takut musuh serang malam, pegang pedang, mengantuk sampai ada yang terjatuh pedangnya. Yang berjaga terjatuh pedang, mengantuk. Apa hikmah mengantuk? Mengantuk hikmahnya sahabat-sahabat yang ketakutan, yang tempat esok duk fikir nak perang, kita mari ni dengan kelengkapan tak cukup, jumlah tak ramai, esok nak perang, jadi takut tadi, Allah beri mengantuk. Bila tertidur menyebabkan mereka lupa ketakutan tersebut. Jadi lupalah, tak rusing, lupa stres, tidur. Jadi tidur dalam perang, ini tentera Allah. Ustaz, kalau tidur waktu dengar ceramah macam mana? Itu tentera syaitan. Itu tentera syaitan. Dengar kuliah tidur. Tapi dalam perang Badar, Allah hantar rasa mengantuk, tertidur, sehingga sahabat terlupa ketakutan. Dan ada sahabat yang tidur sampai bermimpi berjumpa bidadari, lalu terpaksa mandi wajib. Orang panggil mimpi basah ni. DJ pernah tak mimpi basah? Jadi para sahabat tertidur sehingga mimpi jumpa bidadari, sehingga terpaksa mandi wajib. Ini berita gembira, busyra, berita gembira kepada yang bakal gugur syahid. Allah perlihat dulu dalam mimpi, dan tentera Allah yang kedua selepas mengantuk, Allah turunkan hujan pada malam tersebut. Esok nak perang Badar, ni malam 17 Ramadan ni. Tadi sambung ayat, idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah Ta'ala turunkan hujan malam tu, dan hujan itu sahabat-sahabat yang kena mandi wajib, dia boleh mandi wajib dengan air hujan tersebut. Ini disebut dalam tafsir Qurtubi kisah ini. Hujan turun, sahabat boleh mandi wajib dengan hujan itu, dan juga hilangkan ketakutan. Waliyarbita ala qulubikum. Bila kita ketakutan ni, kadang-kadang keluar adrenalin, kelenjar. Jadi bila kena air, dia jadi cool down, liyarbit, ikat hati kita jadi tetap balik. Wa yusabbita bihil aqdam, dan kaki para sahabat pun jadi kemas. Bila turun hujan, pasir-pasir di situ jadi mampak, mendak, jadi pijak, tak letih sangat nak berjalan. Ini menguatkan kaki para sahabat untuk berperang. Ini kawasan orang Islam. Hujan turun juga malam tu di kawasan tentera Abu Jahal, tentera musuh-musuh Islam. Dia jadi becak, jadi tak selesa, jadi susah pergerakan. Ini pertolongan Allah. Tanda-tanda kemenangan Islam bakal muncul
Allah Ta'ala turunkan hujan. Begitulah juga pada malam 17 Ramadan ini, pada tahun kedua Hijrah, mereka akan berperang keesokan harinya. Allahu Akbar. Jadi saya berhenti dulu. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah akan datang. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ikim Satmadeh.